lemah. Okay. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua peserta. Hari ni sihat ke? Alhamdulillah sihat. Sihat. Okey, hari ni hari apa? Hari Khamis. Hari ni hari Malaysia. Hari ni hari Khamis, hari ni hari Malaysia. Tadi tu yang kita pasang lagu-lagu Malaysia tu nak bagi semangat sikit kan. Berkaitan dengan pengisian kita ni, dia ada relate dengan negara kita Malaysia kerana apa yang kita belajar hari ni, insyaAllah kita akan gunakan untuk membangunkan negara kita. Okey, saya mulakan, saya paparkan slide ni ya. Okay. Boleh nampak slide adik-adik? Boleh. Boleh. Okay. InsyaAllah kita mulakan. Sebelum saya mulakan, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Malia binti Mohsin daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Universiti Tun Hussein On Malaysia. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan dalam tim Sakti yang terdiri daripada para akademia, pensyarah, staf pengurusan dan juga mahasiswa-mahasiswi Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Kita sekarang ini berada dalam program Sakti atau nama panjangnya kita panggil Sains, Kemahiran dan Teknologi dalam Islam. Apa tu Sakti? Kejap lagi saya terangkan. Siapa yang sebelum ni pernah ikut program Sakti? Kerana program Sakti ni bukan kali pertama diadakan. Siapa sebelum ni pernah join? Ada yang pernah join tak? Tak ada. Semua yang pertama kali ya? Tak apa, kalau yang pertama kali nanti saya terangkan apa tu program Sakti. Sakti ni miracle, keajaiban. Jadi kenapa dia ajaib? Kerana ini. Keajaiban tu kerana kita dah belajar ilmu sains, kemahiran dan teknologi di sekolah. Jadi dalam program ni kita nak mengaitkan ilmu yang kita belajar tu dengan Al-Quran, hadis dan sejarah Islam. Okay. Jadi kita nak integratekan ilmu moden yang kita belajar dengan apa yang telah Allah bentangkan dalam Al-Quran, juga sunnah Rasulullah dan juga sejarah Islam. Jadi dengan integrasi kedua-dua cabang ilmu ini, ia akan menyuburkan modal insan yang kreatif dan berinovasi. Maksudnya adik-adik akan dapat sudut pandang yang lebih meluas lah tentang ilmu ni. Bila tengok langit tu nampak bukan sekadar lapisan-lapisan langit ataupun ozon yang kita belajar, tapi macam mana penciptaan tu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan juga ini merupakan satu CSR ataupun community service kami para akademia dan para warga UTHM kepada masyarakat setempat. Jadinya tadi adik-adik kita telah ada sesi fotografi seperti yang dijanjikan. Sebelum kita mulakan sesi yang kedua, sebelum kita mulakan sesi yang kedua, kita akan rehat sebentar selama 10 minit. Kita mulakan sesi kedua pada 10.45. Kita rehat sebentar, siapa yang nak pergi beli air, siapa yang nak minum air, rehat sebentar. 10.45 kita akan mulakan dengan slot kedua, teknologi dengan tajuknya Jom Kena-Kena IoT. Tapi yang ni kita rehat sambil-sambil kita menjamu halwa mata kita dengan video korporat FKAE.
Okey, insyaAllah itu tadi video Quran LKEE. Kita akan mulakan semula pada 10.45, ada lagi 4 minit. Sesiapa yang nak pergi tandas atau ambil air boleh silakan ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan sekali lagi setelah kita berehat sekejap sebentar tadi. Jadi adik-adik dah bersedia ke untuk slot yang kedua? Dah. Oh dah, Faiz dah. Yang lain-lain? Dah, okey Okay, kalau tadi dengan Dr. Herdawati kita dah tengok macam mana lautan dan kejuruteraan robotik, kejuruteraan teknologi di dalam laut tu. Jadi kali ni kita nak pergi, tadi kita pergi dalam laut kan, sekarang ni kita pergi kat darat pula. Kita tengok teknologi kat darat, specifically ni kita nak tengok pada komputer, teknologi komputer. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan teknologi Sharifah Saun untuk mempersembahkan ataupun membentangkan tentang IoT ataupun tajuk panjangnya kita kata jom kenal-kenal dengan IoT. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hai adik-adik semua, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. 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 Okay. Alhamdulillah. Okay, syukur alhamdulillah. So sekarang saya sharekan skrin saya. Right. Okay. So tajuk kita hari ni, jom kenal-kenal IoT. Saya Sharifah Saun seperti yang diperkenalkan oleh pengurusi kita tadi. Okay, Dr. Maya. Terima kasih Dr. Maya. Okay. So saya staff di Fakulti Kejuruteraan Elektrik Elektronik. Saya juga adalah ahli kepada kumpulan Fokus Internet of Things. Okay. Alright. So sebelum kita mulakan, alright. Ada beberapa soalan. Okay. Sepanjang sesi ni saya nak maklumkan ada beberapa soalan ataupun ada beberapa sesi tanya dan jawab. Adik-adik juga boleh bertanya sekiranya ada yang
isu yang kurang jelas atau nak saya perjelaskan dengan lebih detail, okay, di skrin saya boleh terus nampak setiap soalan ataupun maklum balas yang adik-adik boleh direct communicate dengan saya. Okay, so apa-apa boleh terus type di chat box. Okay, saya akan baca setiap chat box yang adik lontarkan di dalamnya. Okay. Right. So sebelum kita pergi, lebih jauh, okay, macam mana ataupun apa itu IoT, kita selusuri dulu. Okay, selusuri dulu macam mana, okay, ataupun bagaimana IoT ni boleh wujud. Okay, sebab IoT ni sebenarnya ada sebahagian yang telah menyatakan, okay, dah lama dah wujud. Cuma istilah tu, okay, hanya kebelakangan ini yang gunakan dengan secara meluas. Okay, so pertamanya, right. Pernah dengar tak perkataan revolusi? Ada siapa ada jawapan? Cuba type sikit dekat chatbot tu, saya nak tengok apa tu revolusi. Ada siapa? Saya kejap. Ya. Pak Is ada jawapan? Revolusi industri. Apa lagi? Perubahan. Lagi? Okay, Najwa, Man, Farisha dengan Man cakap perubahan. Tadi Khalis Taqif cakap revolusi industri. Hebat ni dah sampai revolusi industri. Oh, Azimah pun kata revolusi industri 4.0. Okay, Farisha kata perkembangan. Alright. Okay, so dari segi istilah, saya ni bukan guru bahasa tapi bolehlah kita melihat dia secara wah, ni Joey panjangnya ni. Okay, bagus. Okay. Okay, revolusi. Bila kita kata revolusi, okay, sebab kita turut kepada revolusi 4.0 seperti yang Azimah type tadi, revolusi industri 4.0 ataupun industri revolusi perindustrian 4.0. Okay, pernah nampak tak ni telefon ni? Pernah. Ada siapa pernah guna? Atau dekat rumah nenek masih ada ke? Ni barang antik ni sekarang ni. Ada siapa pernah guna? Pernah nampak, mungkin kita pernah nampak dekat internet, mungkin kita pernah nampak dekat museum barang-barang lama. Sebab saya sendiri secara peribadinya telefon analog yang lama macam ni biasa digunakan dekat rumah. Saya sendiri tak pernah guna. Tapi masa zaman saya remaja dulu, banyak telefon analog ni yang digunakan dekat public phone. Okay, right. Okay, kemudian dia berevolusi. Right, tadi kita cakap revolusi, sekarang saya kata evolusi. Evolusi adalah perkembangan atau perubahan. Okay, evolusi. So kalau kita tengok dekat sini, daripada telefon yang kita kena dial crank satu untuk dapat 9 nombor sebelum kita disambungkan kepada penerima, alright, dia berevolusi dalam bentuk telefon saja, tidak disambung secara terus dari wire, tapi dia mesti sentiasa berada dekat dia punya main dia ni supaya sentiasa mendapat signal dan juga mendapat bekalan. Okay. Kemudian berevolusi lagi kita, tapi kalau ada perasan, okay, evolusi talian telefon analog ni tidak terlalu berkembang. Dia agak terhad. Okay, kemudian datangnya, okay, in between di antara teknologi dalam teknologi, datangnya teknologi apa ni? Ada siapa pernah guna yang besar ni, warna putih ni? Ni yang pertama lah. Telefon bimbit. Dan di sini kita katakan revolusi itu berlaku. Jadi kita katakan revolusi itu berlaku. Okay. Apa maksud revolusi? Tadi kita kata evolusi. Bila kita kata perubahan, kita kata perkembangan, itu adalah evolusi. Revolusi pula adalah satu perubahan yang dalam bentuk yang sangat ketara. Okay. Muhammad Azri kata drastic change in scientific. Okay, saya kenal ni Muhammad Azri ni. Okay, so secara ringkasnya kita boleh kata telefon bimbit ni ada 5 fasa revolusi. Okay, dan kita sekarang berada di fasa yang ke berapa agak-agak? Ada jawapan? Kita berada di revolusi telefon yang ke berapa sekarang?
Tadi saya kata ada lima ni kan, boleh diringkaskan sebagai 5 fasa revolusi. So sekarang kita berada di revolusi yang keberapa untuk perkembangan telefon bimbit ni? 5, betul. Sebab bila secara ringkasnya kita kata industri 4.0, maksudnya dunia walaupun tak kat Malaysia, kita dah berada dekat industri 4.0. Bila saya kata telefon tu ada 5 tahap dah. Okay, revolusi dia dah sampai tahap yang kelima, so maksudnya kita dah pun berada di tahap yang kelima. Pandai. Okay, bagus. Alright, so tahap yang pertama, okay, yang ni. Yang pertama ni, okay, dia hanya boleh buat panggilan telefon saja. Okay, pada tahun 1973, okay, diperkenalkan oleh Motorola. Okay, so dia kata adalah era telefon bimbit yang pertama. Kita boleh pakai dia 30 minit je, tapi nak tahu berapa jam kena charge? Ada siapa-siapa ada idea? 2 jam. 2 jam kali 5. Itulah tempoh yang kita perlukan untuk charge. Najwa pandai 10 jam. Okey, 10 jam. Pakai 30 minit 10 jam. Agaknya kalau sekarang ada orang offer ke adik-adik nak pakai telefon ni, nak tak? Ada siapa? Maulah. Tak maulah. Okey, nanti PDPR pun kesian kita, kesian parent, kesian cikgu, kesian adik-adik tak sempat nak ber-PDPR sebab memang tak boleh lagi. Okey. Kemudiannya pada era ataupun revolusi yang kedua, okey, bermula tahun 1992. Okey, in between tu adalah banyak perkembangan, tapi kita cakap dia cumalah evolusi. Tak ada satu perubahan yang mendadak yang terlalu besar sebab tadi macam Muhammad Azri kata tadi, drastic change in scientific. Okey, perubahan yang sangat drastik. Orang tak jangka dia berlaku daripada analog ke dalam daripada telefon berwayar kepada tanpa berwayar. Orang tak jangka tiba-tiba Motorola buat macam tu. Okey, 1992, okey, Vodafone Network dia memperkenalkan revolusi yang kedua iaitu telefon bimbit berserta text message. Okay, gambar dia tak ada kat sini. Okay, dan mesej yang pertama yang dihantar adalah Merry Christmas. Right, itu adalah text message yang pertama lah. Adik-adik mungkin kenal dia ataupun bahasa singkat dia adalah SMS. Okay, kemudian pada era yang ketiga atau revolusi ketiga, tahun lebih kurang 2000, Nokia 3310. Inilah lebih kurang siri-siri Nokia. Saya pun pernah pakai dulu ni. Okey, zaman muda remaja dulu. Okey, ini adalah telefon bimbit pertama yang ada internal antena. Kita salah Pak, saya minta maaf. Okey, ada internal antena. Okey, masih belum ada banyak perubahan yang ketarik sangat. Okey, cuma dia ada internal antena. Maksudnya antena ada di dalam setiap telefon tu. Maksudnya dah ada wireless pada masa tersebut. Okey. Kemudian tahun 2002, okey, masih lagi dimonopoli oleh Nokia. Okey, masa tu kita kenali sebagai revolusi telefon bimbit berkamera. First time, okey, diperkenalkan telefon bimbit. Okey, nampak kat situ ada perubahan yang sangat ketara. Okey, daripada hanya boleh buat call kepada boleh message, kemudian ada antena di dalam phone tu sendiri, maksudnya saiznya sangat kecil. Okay, dan juga kemudian adanya kamera. Okay, kita tak cakap pasal charge, waktu penggunaan dan sebagainya sebab dia masih lagi kita katakan sebagai features ataupun ciri-ciri yang masih sama. Okay, cuma ada penambahan features ataupun ciri-ciri baru yang tak dijangka, tak terfikir oleh orang lain. Alright. Okay, so sekarang tadi adik-adik pun kata kita dah ada dekat revolusi ataupun era yang kelima. Okay, so dia bermula sebenarnya pada tahun 2007. Okay, agak-agaknya era yang kelima ni era apa ya adik-adik? Telefon jenis macam mana tu? Najwa Kristina, smartphone, betul. Ataupun bahasa istilah Melayunya kita kata dia sebagai telefon pintar. Pintar sangat ke dia? Wah, pintar ke dia daripada manusia yang diciptakan oleh Allah ni. Alright, so inilah smartphone. Okay, manusia yang berilmu, yang berakal, yang dianugerahkan oleh Allah yang telah berusaha untuk menghasilkan ini series of telefon pintar ataupun smartphone. Macam-macam ada. Okay, kamera ada. Okay, daripada yang revolusi yang
Tiga tu. Kalau yang Nokia tadi, okey, masa siri yang era yang ketiga, Nokia ada game, simple game kan, siapa bermain. Okey, binatang apa, kalau pernah dengar teka-teki, binatang apa yang tak akan mati kecuali tergigit ekornya sendiri. Teka-teki tu, ada siapa-siapa ada jawapan? Ular je, pandai, mesti expert ni, lambat ni ular dia nak mati ni, tergigit ekor sendiri baru boleh mati ya. Okay, game dah ada, tetapi dalam smartphone macam-macam game lagi ada, sampai tak terjangkau, sampai perlu ditapis dan sebagainya supaya kita mencari barakah dalam setiap apa yang kita lakukan. Okay. So itu adalah secara ringkas tentang revolusi dan sebahagiannya telah menyebut, Ahmad Faiz kata smartphone pertama dicipta ialah iPhone. Itu saya kena rujuk balik itu sebab sebenarnya bila kita kata tentang revolusi sesuatu, kebanyakan company Huawei, iPhone, Samsung, apa lagi, banyak yang buat orang kata apa, overclaim sesetengahnya kerana mereka mencerita mengikut skop mereka saja dan ada sesetengah perkara tidak highlightkan, tidak ditulis dengan secara jelas. Okay, alright. So adik-adik dah clear lah masuk revolusi. So kita masuk sikit tentang revolusi. Okay, sebab tadi dah ada sebut tentang Industrial 4.0. Okay. Right, so maksudnya perubahan yang sangat drastik dalam era daripada satu tahun kepada satu tahun yang lain. Okay, so jom kita tengok roda ni. Hari ni kita sepatutnya bercakap tentang apa ya tadi? IoT kan? Ada sesiapa yang tahu IoT tu istilah yang penuhnya tu apa istilah penuhnya tu? Internet of Things. Internet of Things dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu, sebab roda saya ni sekarang semua bahasa Melayu kan. Revolusi Perindustrian keempat. Ada 12 teknologi. Okay, 12 tak ada. Tadi perasan tak Dr. Haidar sebut tentang pencetakan 3D. Adalah salah satu teknologi daripadanya. Bahan termaju, otomasi dan robotik juga adalah salah satu daripada 12 teknologi dalam revolusi perindustrian. Kita ada bioteknologi, bakteria dan penyimpanan teknologi, blockchain and ledger terakhir. Ini semua yang telah dimelayukan lah. Kita ada internet benda, kita ada kecerdasan buatan, ini AI lah teknologi angkasa, tadi Dr. Haidar ada sebut sikit tentang teknologi komersial dari segi macam kompartmen secara ringkas, dan semua teknologi ni, semua teknologi 12 teknologi ni kita boleh apply ataupun kita boleh combine atau kita boleh masukkan ke dalam bermacam-macam sektor. Sektor pembuatan, pertanian, perkapalan, laut dan sebagainya. Kita mergekan di sana. So daripada 12 teknologi ni, yang mana satu Internet of Things? Tadi bahasa Inggeris, dah bagi jawapan Internet of Things. Dalam bahasa Melayunya agak-agak tu apa ya? Internet benda. Internet benda. Internet benda, yes. Internet benda itu adalah istilah dalam bahasa Melayu. So kita pergi kepada IoT. Masing-masing dah tahu tadi. Dah ada jawapan. Internet of Things. So kita berkenalan sikit tentang IoT. Alright. IoT actually ataupun sebenarnya diperkenalkan pada tahun 1999. Istilahnya secara umumnya kita boleh katakan Internet of Things ni dah ada sebelum tu. Bila ada internet, ada peranti-peranti dan sebagainya yang dihubungkan, ada data yang dihantar dan sebagainya. Sebenarnya IoT tu dah ada, cuma istilah yang betul-betul terpakai sebagai IoT cuma digunakan apabila Kevin Anston, dikenali dia sebagai fathers of IoT ni, menggezetkan atau memperkenalkan istilah tersebut dan mula diterima pakai. Alright. So kalau adik-adik ada soalan atau pertanyaan, boleh terus type di chatbox, nanti saya akan baca dan saya cuba untuk menerangkan atas setiap ilmu yang saya ada, insyaAllah. Alright. So inilah orangnya, Kevin Anston. So istilah BI tadi kita tahu Internet of Things,
Istilah bahasa Melayu yang tadi kita pun tahu dia adalah internet benda. Selain pada itu, sekiranya ada berminat untuk buat pencarian, kadang-kadang kita perlu pencarian dalam bahasa Inggeris, kadang-kadang kita perlu pencarian di internet dalam bahasa Melayu. Ada 3 istilah yang terkait untuk IoT, iaitu internet benda ataupun internet pelbagai benda ataupun objek rangkaian internet. Tetapi yang paling famous atau paling banyak digunakan adalah internet benda. Okey, seterusnya. Okay, so ini cumalah istilah secara teknikalnya, sekiranya macam biasalah kita jawab soalan. Tapi sebenarnya pemahaman yang paling penting adalah IoT ini adalah satu sistem, okay, yang di dalam sistem tu ada beberapa atau berbilang peranti yang saling berhubung, dapat mengumpul atau bertukar data, okay, kemudian dia berlaku antara mesin dan mesin, dan dia juga melibatkan haiwan ataupun manusia, dan seluruhnya dia akan membentuk satu aplikasi yang bermanfaat. Okey, tadi saya sebut machine to machine kan. So istilah machine to machine itu satu sistem di dalam IoT itu sendiri, okay, cuma antara satu machine dengan satu machine yang lain. Dia berhubung, bertukar data dan sebagainya tanpa melibatkan kita sebagai manusia. Alright. Okey. Okey. So soalan lagi. Apakah peranti IoT yang pertama? Cuba type dekat chatbot tu, atau siapa yang nak jawab direct boleh on mikrofon and bagi jawapan. Peranti IoT pertama yang telah digazetkan sebagai peranti IoT. Saya bagi hints lah. Peranti ni banyak sangat dekat bank. Okay, Najwa kata Coca-Cola vending machine. Okay, lain-lain dekat bank sayang. So dia adalah peranti tu atau mesin tu ada dekat bank. Ni adik-adik yang besar ni pernah guna ni, tapi sekarang macam-macam teknologi ada, e-wallet dan sebagainya, mungkin penggunaan mesin tersebut sedikit kurang. ATM machine, Joy. That's correct. Okay, ATM machine. Sebenarnya ATM ni kita bincangkan tadi 1999 baru dikatakan sebagai IoT tu digunakan secara meluas. Tapi ATM ni telah wujud sebelumnya. Okay, telah wujud sebelumnya. Itu adalah antara alasan kenapa ATM machine ni dikategorikan sebagai peranti IoT yang pertama. Okay, nanti kita tengok kenapa ATM ni boleh dikatakan sebagai peranti IoT pertama. Okay, kerana konsep-konsep asas IoT tu telah digunakan, telah diambil kira dalam memastikan ATM machine ni dapat berfungsi, bukan saja berfungsi, data dihantar dengan selamat, duit yang keluar masuk direkod dan sebagainya. Okay. Alright, terima kasih semua yang bagi jawapan dekat chatbot. Okay, terima kasih Najwa, Joy, Azri, Faiz dan juga Khalish. Alright. Okay, so tahun 2009, tahun 2009 1 bilion device sebenarnya telah dihubungkan. 2015 direkodkan 5 bilion device. Right? Tahun 2020, agak-agak ada berapa device? 5 tahun, 2015 sampai 2020, 5 tahun tu agak-agak penambahan berapa kali ganda device dalam IoT. Dia sebenarnya adalah sebanyak 5 kali ganda. So maksudnya 5 kali 5, kita ada 25 bilion device telah dihubungkan. Bagi memastikan teknologi tu. Dan kalau kita tengok kat sini, perubahan dia sangat-sangat cepat. Alright. Yang following screen. So sekarang kita pergi kepada konsep asas IoT. Apa gambar dekat sini ni? Kita ada gambar peti ais. Apa peti ais tu kata? Tolong belikan saya susu, atau tolong belikan susu ya. Siapa nak keluar ni? Ada penghuni di dalam rumah tu nak keluar pergi bekerja. Sebab dia ada pakai suit lengkap, pakai briefcase, pakai kasut. Of course lah nak pergi kerja kan. So mana kita tengok? Daripada peti ais yang boleh berkata-kata tu dengan orang, apa kaitan dia dan macam mana kita nak kaitkan dia dengan IoT. Alright, so kita bayangkan atau kita fikirkan
bagaimana peti ais tu berfungsi atau bagaimana peti ais tu lakukan. Okay, so pertamanya dia dapat mengesan pengguna. Right, sebab yang nak pergi keluar ni. Right, so dapat bersama. So itu konsep yang pertama, adanya aplikasi. Right. Keduanya, okay, susu dalam peti ais dah nak habis atau tinggal sikit, bergantung kepada macam mana kita set sensor dalam kita punya mesin tersebut. Okay, so detect dah habis atau hampir habis dan sebagainya, so kita mengesan benda. Okay, ketiganya, okay, ada proses membuat keputusan. Dah kesan susu dan habis, okay, pasti dah ada aplikasi, dah ada pengguna, okay, buat keputusan, analitik dan juga memproses. Okay, kemudian ada komunikasi, right? Info dihantar, maklumat dihantar dan sebagainya. So ini adalah 4 elemen asas, okay, untuk satu-satu konsep IoT tersebut. Alright, so ini secara asasnya lah untuk pastikan adik-adik mudah faham. Okay, ada 4 elemen ni, so kita boleh katakan dia adalah IoT konsep. Tapi adik-adik kena faham antara IoT dan juga monitoring pemantauan sahaja. Okay, untuk IoT kita juga kena pastikan setiap data yang dihantar perlulah disimpan untuk penggunaan pada masa hadapan. Okay, untuk buat proses dan sebagainya. Tetapi kalau monitor ni kita cuma pantau sahaja data tu, tapi data tu tak disimpan. Macam tu. Okay. Alright. So ini adalah secara teknikalnya komponen utama ataupun ekosistem IoT. Okay, pertamanya kita ada smart device, okay, ataupun sensor ataupun things yang akan bertindak balas dengan persekitaran. Okay, contoh persekitaran yang boleh dikesan oleh sensor ataupun pengesan. Bagi beberapa contoh yang mudah. Apa agak-agaknya? Ada siapa? Ada idea? Okay, tak apa. Alright. Haba. Okay. Betul tu. Okay, haba, suhu, okay, pergerakan, movement, okay, kelembapan, tekanan bunyi dan macam-macam lagi. Okay. Alright. Okay, kemudian kita ada gateway. Okay. Kita ada gateway. Okay, gateway ni tujuan dia adalah untuk sebagai satu laluan. Okay, gateway sebagai satu laluan untuk mengumpul data yang ada tadi dan dihantar ke aras yang lebih ke peringkat yang seterusnya. Alright. So contoh-contoh gateway yang mudah kita ada banyak lah. Okay. Saya percaya ada adik-adik ni pernah join robotic competition ataupun science competition. Okay. Yang pernah guna Arduino, mungkin ada yang pernah guna Raspberry Pi, mungkin pernah pakai Zigbee. Okay, smartphone kita sendiri tu adalah the best actuator, sensor dan juga kita kata sebagai gateway. Yang penting dia ada internet access, okay, supaya dia boleh hantar data. Alright, kemudian kita ada cloud, okay, tempat kita nak simpan data tadilah, menyediakan infrastruktur dan sebagainya. Kita ada analitik dan proses, okay, so kita ada user interface, okay, banyak dan macam-macam platform IoT yang ada di pasaran sekarang. Kita ada ThinkSpeak, ada Blink, ada Telegram bots, okay, ada Google, ada Huawei, okay. Kalau yang Malaysia punya, okay, yang saya sebut-sebut tadi tu, itu adalah yang direka oleh penyelidik luar. Tapi kalau di Malaysia sendiri kita ada Faber IoT. Nanti saya juga akan tunjukkan beberapa info daripada Faber IoT. Dan setiap satu komponen ni, okay, akan saling dihubungkan melalui rangkaian internet. Okay, dan data sentiasa dihantar, disimpan, diproses dan akan sampai kepada pengguna. Okay. Seterusnya, right, jom kita tengok penggunaan IoT dalam dunia sebenar. Okay, ni contoh IoT journey. Okay, biasanya kita akan
Sesat. Sesat tu kalau kita tak merancang, tapi dalam dunia IoT semuanya kita akan rancang sebaik yang mungkin supaya apa yang kita rancang tu berjaya lah. Okay, ini pun dalam smart transportation, pengangkutan yang bijak untuk elakkan kesesakan, nak memastikan apa istilah kita kekal hijau. Okay, smart environment. Okay, boleh jangka kepada cuaca-cuaca buruk. Okay, smart agriculture, pertanian pintar untuk dapatkan hasil yang lebih bagus. Okay, smart lighting, kepercayaan. Okay, melakkan apa yang CEO dan founder adalah akan jadi sehebat seperti tokoh-tokoh yang ada di Malaysia. Okay, seterusnya. Okay, tadi kita kata aplikasi IoT dalam dunia sebenar. Pernah nampak ni? Sejahtera. Okay. Pernah nampak ibu ayah guna atau yang dah umur 18 tahun dah ada MySejahtera, ada akaun sendiri. Okay, bila vaksin, bila pergi kedai dan sebagainya, boleh scan. So phone kita tu jadi satu sensor yang sangat hebat. Okay, data yang dimasukkan dah boleh disalurkan. Ke tahap kesihatan kita boleh update. Okay, so siapa yang pergi kedai yang sama atau premis yang sama, boleh dapat notification dan sebagainya. Okay, maklumat disalurkan dengan terus. Okay, dengan syarat ada internet connection, ada jaringan internet di kawasan kita tersebut. Okay, kemudian ini adalah e-class. So ini digunakan kat UTHM. Okay, pelajar yang hadir ke kelas walaupun sama ada secara fizikal ataupun sekarang kita kata online learning, pembelajaran atas talian, kita boleh ambil kehadiran pelajar dengan menggunakan sistem ni dan semua info akan direkodkan. Berapa persen tak hadir dan sebagainya, kita keluarkan warning letter dan sebagainya. Okay. Kemudian peranti pintar. Peranti pintar ni macam-macam lah. Saya percaya adik pun ada, almost all ada peranti pintar. Yang pertama, tengok smartwatch. Daripada jam biasa tukar jadi smartwatch. Dan IoT sendiri, Favor IoT sendiri ada Favor Watch. Favor Watch ni adalah satu smartwatch yang pertamanya di Malaysia, right, yang boleh pakai oleh dan sesuai pakai oleh jemaah haji dan juga senior citizen, warga emas yang boleh jejak dia punya pergerakan, yang boleh jejak dia punya kadar denyut nadi, langkah, fungsi panggilan telefon dan sekiranya terjatuh dan sebagainya. Anak-anak yang install dia punya aplikasi dekat phone dah boleh tahu perkembangan dan sebagainya. So satu teknologi yang bagus untuk digunakan. Yang ni pula adalah bangle. Kalau sebelum ni guna sebagai hiasan sahaja, tapi sekarang dah ada bangle dengan fungsi-fungsi boleh tengok denyut nadi, BP dan sebagainya. So orang lelaki dah boleh pakai lah ni sebab konsep dia dah macam jam, bukan lagi perhiasan berbanding dengan bangle yang sebelum tu hanya perempuan saja sesuai untuk pakai. Ini adalah smart plug. Plug masih dekat rumah. Plug masih dekat rumah. Tapi dia punya device ni, smart plug dan juga telefon kita boleh bawa ke mana sahaja yang kita nak bawa. Kemudian kita ada smart smart spec, smartphone of course lah dan macam-macam lagi dekat luar sana. Kemudian kita tengok perkerasan pintar. Alright, TV, smart TV. Apa beza smart TV dengan TV biasa? Right, of course kalau kita tengok sini ada Facebook, ada Netflix. Siapa suka tengok movie? Right, Netflix, macam-macam cerita ada, right? Ada web browser, boleh tengok YouTube directly. Unify sekarang pun dah ada fiber to home. Dan kita ada smart vacuum. Untuk smart vacuum ni kita boleh set dekat kita punya mobile phone. Area mana dia nak cover, area mana dia nak bersihkan. Hari ni
esok another area pula. Hari ni level 1, esok level 2 pula. Okay, kita boleh control semuanya sekali. Okay. Alright, kemudiannya kita ada smart aircon. Okay, 30 minit lagi nak sampai rumah. Dari dalam kereta dah pakai aircon, dah sejuk. Okay, nak sampai rumah nanti nak terus sejuk juga, tak nak tunggu-tunggu kan. So 30 minit lagi nak sampai rumah, kita dah switch on kita punya aircon. Alright, smart fan dan juga macam-macam perkakasan rumah yang memang kita boleh kategorikan sebagai perkakasan pintar. Dan sebahagian besarnya dah ada di Malaysia. Okay, so semua perkakasan ni bila kita masukkan dalam satu rumah tu boleh kita kategorikan sebagai rumah pintar. Ada semuanya. Ada smoke detector, ada power plug tadi, ada weather sensornya, ada smart lightnya. Okay, dan macam-macam. Okay. Kita tengok video ni sekejap. Okay, ini adalah video berkenaan dengan smart home or building uses devices connected via the internet to allow for remote monitoring of appliances and systems. Smart home technology, also known as home automation, provides homeowners with added security, convenience, and energy efficiency. It allows them to control smart devices simply with an app on their smartphone or other networked device. Smart homeowners can control lighting systems remotely, schedule and monitor thermostats, grant or deny home access through smart locks, check in on security cameras, and even brew coffee remotely. Machine learning and artificial intelligence systems powered by Amazon, Google, and Apple also contribute to a smart home. Beyond the smart home is a smart building, which is very much the same but on a grander scale, with a focus on lighting, energy, thermostats, and security. Untuk suhu dan As with juga any new security. technology, vendors are still working to address security and complexity concerns, and those remain challenges to adoption, despite smart technology's convenience and efficiencies. Okay, so itu adalah sebelas berkenaan dengan smart home. Kemudian ada perniagaan dan peruncitan. Okay, ramai kalau tengok kat sini kan macam-macam ada. Siapa yang pernah travel ikut parent booking tiket pakai Asia punya portal, Malaysia Airlines punya portal, booking hotel guna Agoda dan sebagainya. Atau yang paling senang, okay, kalau follow parents pergi Tesco atau pergi McD, okay, cara pembayaran tu dah semakin mudah, boleh pakai e-wallet dan sebagainya. Kalau dekat McD tu boleh order di kaunter, okay, guna kaedah sedia ada ataupun order di kios, okay, dan tunggu sahaja, okay. Alright. Kemudiannya mari kita tengok lagi apa lagi. Okay, bandar pintar. Agak-agak kat Malaysia dah ada belum bandar pintar ni? Dah. Dekat mana tu? Ada. Dekat si Iskandar Johor Bahru. Okay, Iskandar Malaysia Johor Bahru Kuala Lumpur Putrajaya telah digazetkan untuk dibangunkan sebagai bandar pintar, tetapi belum lagi 100% sebagai bandar. Kita masih bergerak untuk capai apa yang dikatakan sebagai bandar pintar. Tapi di dunia ada beberapa yang telah disenaraikan sebagai bandar pintar, sepertinya di Singapura, Helsinki, Zurich, also Amsterdam, New York dan Seoul. Okay, dan insyaAllah okay, antara teknologi engineer yang akan membangunkan dan memajukan bandar pintar insyaAllah ada di dalam sesi kita hari ini. Alright. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah secara ringkas tapi saya rasa saya takkan tayang yang ni sebab kita out of time. Okay, nanti video ni mungkin okay. Saya nak kongsikan sikit tentang projek-projek yang kita pernah berjaya hasilkan di IoT Focus Group. Yang ni adalah kita katakan sebagai scan chart. Okay, kita ada beberapa features kat sini kalau nampak. Alright, kita ada dia punya front end. Okay, paparan di website. Siapa saja yang guna ataupun berminat untuk membuat pembelian boleh nampak sale, boleh nampak harga dan sebagainya. Kemudian ni adalah di back end, okay, admin, pengusaha kedai yang boleh lihat stok yang tinggal, stok masuk dan sebagainya, jualan dan sebagainya. Ni adalah device, okay, apps,
smartphone yang ada apps yang boleh scan setiap stok yang masuk, stok yang keluar dan sebagainya. So setiap bulan kita dah boleh check kita punya inventory dengan lebih mudah. Okay. Kemudian kita ada portable parking monitoring system. Okay. Kita tahu berapa kapasiti parking yang ada, and then kita boleh check kereta yang keluar, kereta yang masuk, dan kita notify pengguna. Tapi dia dalam bentuk portable, biasanya digunakan untuk event-event tertentu, contohnya ada graduasi atau sekolah ada majlis pembukaan dan sebagainya. Okey, kita kawal kat situ tanpa menggunakan tenaga manusia. Projek ni kami pernah propose pada Sena Trafik Sdn Bhd. Okey, memang menarik katanya, tetapi isu yang paling besar kat sini adalah isu vandalisme. Okay. So sangat penting sebenarnya dalam setiap kita ni, tak kira barang itu kepunyaan siapa, hak milik siapa. Kalau kita nak guna, maksudnya kita perlu pastikan kita jaga dia dengan baik. InsyaAllah semua benda akan berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okay, next. Okay, ini untuk sistem pemantauan gempa bumi. Okay, tapi sebab masa saya tinggal 3 minit saja, video yang saya ada tak sempat saya tayangkan. Okay. Siapa minat boleh terus contact saya, nanti saya boleh share. Okay, ada lot of video dan juga lot of information saya boleh kongsikan. Okay, di Malaysia alhamdulillah Allah rezeki yang kita tanpa gempa bumi. Kalau ada pun mungkin kecil-kecil, okay, mungkin daripada kesan gempa bumi daripada tempat lain. Okay, tapi sistem ni sangat bagus untuk diteruskan sebab ini baru dalam bentuk apa yang kita katakan sebagai proof of concept, konsep asas. Alright. Sangat berguna contohnya bila kita nak buat perjalanan, okay, perjalanan keluar negara, terutama negara-negara yang ada gempa bumi. Kita boleh cek terlebih dahulu, okay, sebab dia akan tengok prediction of, dia menjangkakan. Okay, so bila kita ada sesuatu yang seperti ini, kita boleh fikir okay, nak terus ke perjalanan, nak tunda tarikh dan sebagainya. Betul, sekarang kita dalam pandemik COVID-19 tak ada pergerakan keluar daripada negeri pun belum boleh lagi kan, tapi sangat useful lah, sangat berguna dan molek untuk kita, untuk kami lah, okay, untuk dikembangkan lagi insyaAllah. Saya ada video macam saya katakan tadi tapi mungkin tak sempat nak ditayangkan. Okay, right. Okay. So sebagai penutupnya, teknologi yang kita ada ni seperti yang saya, Dr. Heda, Dr. Malia sebutkan tadi, banyak membantu kita, bukan untuk memudahkan kerja kita seharian, tapi sebenarnya nak bawa kita kenal Allah sebagai pencipta. Okay, tiada kuasa yang kita boleh buat tanpa izin daripada Allah. Surah Ali Imran ayat 190. Okay. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. So kita ada akal, kita dikurniakan dari oleh Allah ilmu pengetahuan untuk mencipta dan sebagainya. So kita perlulah menggunakan di landasan yang betul. Teknologi dan kejutan Islam mendidik hati dan fikiran manusia tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, untuk memudahkan kerja tapi mestilah untuk membawa manfaat dan elakkan segala kerosakan. Okay, dan yang akhirnya, okay, sebarang perkara yang melibatkan kajian sains hendaklah berada dalam kerangka dan syariat. Ilmu yang kita ada hari ini mungkin terlalu sedikit, okay, seperti hanya sebutir zarah di lautan. Jadi carilah dia, kajilah dia, dapatlah ilmu yang bermanfaat, insyaAllah. Okay, dengan itu sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.